Yang pertama berkenaan dengan mengurangkan jumlah anggota kerajaan ini. Sebenarnya anggota kerajaan ini ditambah mengikut keperluan. Tetapi kadang-kadang kita buat estimate tak kena, makali kita tambah terlalu banyak. Dan itu sudah tentu akan meningkatkan kos pemerintahan. Sebaliknya kalau kita tidak tambah, mungkin kerja itu terlalu banyak dan jumlah pegawai ataupun kaki tangan berkurangan dan banyak kerja tidak dapat dilaksanakan. Kita tidak boleh dengan sengaja hanya memperkecilkan jumlah kaki tangan kerjaan. Kalau benar jumlah itu terlalu banyak dan ada orang yang tak ada kerja apa, duduk makan angin saja, mungkinlah kita boleh kurangkan. Tapi saya tak fikir di Malaysia ini berlaku. Jumlah kita tak tingkatkan dengan begitu besar. Sebaliknya saya tahu ada negara-negara yang sebagai satu cara untuk mengurangkan tentangan rakyat kepada kerajaan, menerima begitu banyak pemohon untuk jadi pegawai kerajaan walaupun tak ada kerja yang dibuat. Ini pun tidak baik juga. Tetapi ini tidak berlaku di Malaysia. Sebab itu kita harus tentukan apakah jumlah ini lebih ataupun kurang. Pada pendapat saya di waktu ini masih belum berlebihan. Masih lagi padat dan cukup untuk keperluan kita. Jadi kerana politik nak mengurangkan pegawai kerajaan semata-mata kerana kehendak politik, ini akan menimbulkan banyak masalah. Yang kita kurangkan, yang kita set daripada kerajaan, kita buang daripada kerajaan, apa dia nak buat? Masalah lah. Sudah tentu mereka tidak ada pekerjaan, mereka menganggur, mempunyai banyak masalah. Kalau kita alih daripada kerajaan kepada syarikat, ada syarikat yang mempunyai jumlah pekerja yang banyak. Kalau DAP punya orang ni kata semua syarikat-syarikat mesti kurangkan, tentu dia tak akan jadi popular. Tapi sebenarnya ada syarikat yang mempunyai terlalu banyak kaki tangan sehingga merugikan syarikat. Tetapi mereka tidak boleh kurangkan jumlah. Kerana kalau kita buang seseorang daripada satu masyarakat, maka dia berhak untuk menuntut supaya diberi balik kerja itu dan dia boleh pergi kepada labor court untuk merayu kenapa dia dibuang. Ini tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya dalam syarikat-syarikat. Kenapakah dalam kerajaan kita boleh kurangkan dengan begitu saja? Jadi ini cuma politik. Dan saya fikir kalau dia nak kurang, kita jangan sokong dia. Ini cara mudah. Dia tak fikir dengan mendalam. Ada pegawai kerajaan yang bila berhenti masuk parti pembangkang, ialah kita tak bolehlah nak tahan mereka. Kalau dia nak masuk parti pembangkang, mungkin dia kecewa dengan sesuatu ataupun mungkin dia lebih mirip dengan apa yang dikatakan oleh parti lawan dan dia masuk. Tetapi di antara sesuatu yang harus pengaruhi kita ialah kesyukuran. Kita mesti bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita tidak akan bertindak dengan cara yang tidak mencerminkan perasaan kesyukuran kita. Kalau kita selamatkan satu orang, tiba-tiba dia bunuh kita, itu bukan bermakna bersyukur lah. Kalau kita bersyukur, kalau fikir dengan mendalam, saya ingat kita
tidaklah akan bertindak secara yang menunjuk kita tidak langsung menghargai apa yang kita dapat daripada kerajaan. Sebenarnya kita patut pergi ke negara-negara lain untuk melihat keadaan di sana. Mereka sudah merdeka, tak dapat dibangunkan. Pegawai-pegawai kerajaan mereka tidak pun dapat hidup sempurna. Ini bukan jauh kalau kita nak pergi, dekat-dekat ni pun kita tengok keadaan pegawai-pegawai kerajaan, kaki tangan kerajaan di negara-negara lain. Tidak sempurna seperti di Malaysia ini. Ini saya kata kerana saya lihat. Benda ini bukan saya kata dengan niat nak tarik sokongan kepada kerajaan, tidak. Tapi pergi tengok ke India ke Myanmar ke mana-mana negeri. Apa kedudukan pegawai kerajaan di sana berbanding dengan kita di sini? Pergi, kita boleh tengok. Dalam ASEAN ini kita boleh pergi tengok. Dan kalau kita lihat keadaan mereka dan kita banding dengan keadaan kita, saya fikir sedikit sebanyak kita akan bersyukur dengan kedudukan kita hasil daripada pentadbiran yang lebih berhati-hati, yang lebih cekap. Jadi saya amat sedihlah apabila pegawai kerajaan yang dapat bernikmat begitu banyak, dapat pencen lagi, tapi masuk parti lawan. Yalah, bukan parti lawan, kita pun tak percaya kata kerajaan ni selalunya baik, ada yang tak baik. Tapi kita buat bandingan. Kalau nak masuk, masuklah. Tapi apa nak buat? Saya tak masuk lah. Saya keluar daripada UMNO dulu. Pemerintahan kita perlu kutip cukai daripada rakyat. Bermakna duit rakyat lah. Tetapi pengurusan wang cukai itu diserah kepada pemerintah. Terpulanglah kepada pemerintah untuk mengagihkan wang yang dikutip itu mengikut budi bicaranya. Pekerjaan yang ada sekarang berpendapat bahawa bagi orang yang berpendapatan rendah, kerajaan perlu memberi sebahagian daripada cukai itu kepada mereka. Saya tak pernah buat itu, tapi kerajaan sekarang berpendapat dia perlu memberi bantuan ini. Ini terpulanglah kepada rakyat sama ada akan terima ataupun tidak terima. Cara-cara yang semacam ini bagi saya tak fikir kita perlu bagi duit. Lebih baik lagi kita wujud peluang pekerjaan ataupun peluang untuk meningkatkan pendapatan dan sebagainya. Tapi itu saya punya pendapat. Tapi saya tak jadi Perdana Menteri sekarang. Saya kena buang sebab tu saya tak boleh lah nak kata. Ini pendapat kerajaan yang ada sekarang. Ada yang tak setuju, ada yang bersetuju. Ada setengah orang yang RM500 pun banyak juga duit. Tapi bagi orang lain RM500 nak buat apa? Sekejap je hilang lah. Jadi ini pun sesuatu yang kontroversial. Saya tak tahulah, terpulang kepada kita sama ada kita bersetuju ataupun tidak bersetuju. Tapi umumnya niat kerajaan ialah nak menolong. Itu niat dia. Cara dia menolong berbeza antara satu sama lain. Terpulang kepada kita untuk membuat penilaian sama ada kita anggap ini baik ataupun tidak. Saya punya pendapat adalah saya punya pendapat. Saya ni seperti mana orang tahu, saya kedekut. Kenaikan gaji pun tak banyak. Jadi orang lain ada pendapat yang lain. Mungkin duit banyak sekarang ni, mungkin sebab tu dia bagi. Sebenarnya kerjaan sekarang tak macam masa saya dulu. Dulu kita dapat duit kutip cukai sikit.
Dulu kalau bank dapat keuntungan setahun 300 million, oh cukup besar. Sekarang ini Malayan Banking membuat keuntungan sebanyak 6 bilion ringgit keuntungan. Tentulah dia bayar cukai banyak kepada kerajaan. Jadi kerajaan ada duit lah. Mungkin lah pasal dia ada duit, dia nak bagi sikit balik kepada rakyat. Nanti dia punya hal lah.